Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran subjek sains tingkatan 1 KSSM dalam topik yang ke-9. Okay. Dalam video kali ini cikgu akan gabungkan dua subtopik iaitu 9.5 dan juga 9.4 dan juga 9.5 lah. Okay. So kita akan mulakan dengan subtopik 9.4 fenomena geobencana. Okay, fenomena geobencana. Jom kita start. Okay, dalam subtopik sebelum ni kamu dah mempelajari proses-proses utama di dalam bumi, di mana proses utama itu kita dapat bahagikan kepada dua jenis iaitu exogen dan juga endogen. Okay, jika kamu masih ingat, endogen adalah segala benda yang berlaku di dalam bumi, bukan di permukaan bumi tapi di dalam bumi lah, di dalam bahagian bumi lah. Okay, so kesan daripada proses endogen yang berlaku tu, dia boleh menyebabkan pelbagai kejadian geobencana. So antara contoh geobencana adalah gempa bumi, tanah runtuh, tsunami, vulkanisme dan juga lain-lain lah. Letusan gunung berapi dan lain-lain. Okey. Ini adalah contoh letusan gunung berapi. Kesan daripada aliran magma daripada mantel lah. Pemanasan global. Okey. Tsunami kesan daripada pergerakan plat tektonik. Okay. Tanah runtuh kesan daripada pergerakan air bawah tanah dan juga pergerakan tanah lah. Okay. Lubang benam juga melibatkan pergerakan air di bawah tanah lah. Gempa bumi bila berlakunya pergerakan plat tektonik dan sebagainya. Tanah jerelus, hujan asid, kesan daripada kesan gas rumah hijau. Dan dengan kemajuan sains dan teknologi, sekarang manusia telah mempunyai pelbagai cara ataupun pelbagai cara yang spesifik untuk menghadapi geobencana lah. Okay, sebagai contoh kita ambil tentang fenomena geobencana tsunami. Okay. So dengan kemajuan dalam sains dan teknologi, manusia telah mampu mencipta alat yang mana alat ni dia boleh memberikan amaran awal kepada kejadian tanah runtuh maupun tsunami lah. Okay. Sebagai contoh, gambar yang di sebelah kiri ini menunjukkan alatan untuk mengesan tanah runtuh. Okay. So bila ada pergerakan tanah di bahagian lereng bukit, so pergerakan itu akan melepaskan satu getaran lah kepada gelombang keluli di dalam alat tersebut. So getaran tersebut akan menggerakkan transducer yang mana transducer ni akan menghidupkan penggera dan akhirnya memberi amaran kepada penduduk sekitar lah. Okay. Sama juga dengan alatan untuk mengesan tsunami di Malaysia. Contohnya seperti pelampung di tengah lautan. Okay, dia diletakkan di tengah lautan untuk memberikan amaran awal. Okay. Melalui pergerakan ombak lah. Dan benda ini ataupun amaran ini dihantar menggunakan satelit. Okay. So kemajuan sains dan teknologi mampu menyelamatkan manusia daripada kesan-kesan negatif hasil daripada geobencana. Okay. So seterusnya subtopik 9.5 kita akan mempelajari tentang usia bumi. Okay, secara ringkas macam mana kita nak menentukan usia bumi dan sebagainya. Okay, usia bumi. Okay, saintis menganggarkan bahawa usia bumi ini berusia lebih kurang 4.5 bilion tahun daripada fosil-fosil meteorit yang diperoleh dalam bumi ini. So dia kaji batuan yang dijumpai, so dia menentukan bahawa usia bumi ini lebih kurang 4.5 bilion tahun. Dah tua lah. Okay. Di mana bumi ini telah melalui pelbagai peringkat masa. Yang mana setiap peringkat masa ini dia akan mengubah dan juga mencorak bentuk muka bumi dan hidupan yang ada di dalam bumi tersebut. Okay. Oleh itu ahli geologi dia mengatakan tempoh yang panjang ini sebagai era. Tempoh usia bumi yang panjang ini dia namakan sebagai era. Di dalam setiap era itu akan dibahagikan kepada beberapa tempoh masa lah. Okay, sebagai contoh kalau kita lihat rajah ni, okay, contoh kita tengok di bawah era Cenozoik sebagai contoh. Okay, di dalam era Cenozoik kita akan ada tempoh Quaternaire dan juga tempoh Tertiary. Okay, boleh faham era dan juga tempoh. Sebagai contoh, era Mesozoik kita akan ada tempoh Trias, tempoh Jura dan juga tempoh Kapur. Okay, dalam
era Paleozoik, kita akan ada banyak tempoh. Daripada Cambria kepada Ordovisi, Sila, Devon, Carbon dan juga Perm lah. Okey. So ini adalah perbezaan ataupun ahli geologi menentukan era dan juga tempoh. Okey, di antara era dan juga tempoh lah. Okey. Fosil. Bila kita bercerita tentang usia bumi, kita tidak dapat lari untuk menceritakan tentang fosil. Ya, apakah itu fosil? Fosil ini merupakan bahan bumi atau kehidupan dalam bumi yang mana hidupan ini terbenam atau tertimbus. Okay. Tak kira lah tumbuhan, haiwan, serangga, yang mana fosil ini dia akan tertimbus dalam jangka masa yang sangat lama. Okay. So hasil daripada fosil yang ditemui oleh saintis-saintis, dia telah menemui pelbagai jenis bakteria lah. Yang mana umur ataupun usia fosil tersebut akan boleh pergi sehingga 5,000 juta tahun yang lalu lah. Okay, bermula daripada bakteria dan dinosaur, serangga, ikan dan sebagainya. Okey. So apa pentingnya fosil ni? Fosil ni penting kerana rekod fosil ni dia akan memberikan maklumat kepada kita sekarang ni tentang spesies haiwan apa ataupun spesies tumbuhan apa yang hidup di bumi. Dalam tempoh berbilion tahun tu, tumbuhan apakah yang pernah mendiami bumi ini. Okey. Rekod ni juga dia akan memberikan gambaran kepada kita spesies apa yang telah hilang ataupun yang dah tak wujud dah sekarang, yang dah pupus. So dia juga boleh memberi maklumat lah kepada manusia. Okey. So tamatlah subtopik 9.4 dan juga 9.5. Kamu telah diperkenalkan dengan kesan endogen yang boleh menyebabkan pelbagai kejadian geobencana, kemajuan teknologi yang memberikan manusia bersedia untuk mengalami geobencana dan juga sedikit maklumat ringkas tentang usia bumi. Okay. So insyaAllah kita akan berjumpa dalam video seterusnya untuk menerangkan subtopik yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.